Ayuh seluruh anak bertivi, bangunkan Malaysia Madani, terus meyakini Malaysia Madani. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan. Dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan. Kesejahteraan masa depan. Ayuh seluruh anak bertiwi, bangunkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayuh seluruh anak bertiwi, semangat Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Keyakinan jadi ikutan, pendirian jiwa insan, nilai hormat terasi minda, daya cipta luar biasa. Kesejahteraan masa depan. Ayuh seluruh anak bertiwi, bangunkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayuh seluruh anak bertiwi, semangat Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Malaysia Madani, Malaysia Madani, Malaysia Madani. Malaysia Madani, Malaysia Madani, Malaysia Madani. Arak-arak kelapa puan, tidak puan kelapa Bali. Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan ke siaran Suara Anak Madani. Apabila kita menyebut tentang peranan dan tanggungjawab yang digalas oleh Kementerian Kerja Raya, ianya ternyata suatu tugas yang sangat berat, bermula dari penyelenggaraan kemudahan awam ke pembangunan infrastruktur. Semuanya mesti dijalankan dengan baik dan mengikut jadual. Dan tanggungjawab ini menjadi lebih sukar bila kita diuji dengan bencana seperti banjir, tanah runtuh dan keadaan-keadaan infrastruktur yang sedia ada semakin daif dan rosak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda sedang menonton siaran bersama saya dalam platform Suara Anak Madani yang kita siarkan secara langsung dari Pusat Penyiaran Aswara Kuala Lumpur. Bagi mengupas pelbagai persoalan dengan lebih rinci, lebih lanjut lagi, Suara Anak Madani pada malam ini menjemput tidak lain tidak bukan Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya, untuk episod Suara Anak Madani kali ke-13. Selamat datang Datuk Seri, sahabatku. Terima kasih atas jemputan. Sama-sama. Dan Datuk Seri, malam ni kita tidak, saya tidak bersorangan. Saya ada Farah. Farah beritahu saya dia nak berpantun menggunakan bahasa Sarawak. Betul. Jadi Datuk Seri tolong semak betul tak dia punya sebutan tu. Saya difahamkan Datuk Seri berasal daripada Sarawak. Ya, Kapit. Apa khabar? kawan bagus. Alhamdulillah. Okey, jadi saya cuba. Ya. Nyo gadin di dalam kotak, taruh kotak di tepi dinding. Biar kering sungai Sarawak. Hatiku tidak pada yang lain. Boleh sih? Hebatlah. Boleh. Okey. Sebab kami dulu pernah diam Sarawak. Saya pernah duduk di Sarawak dulu. Jadi bolehlah berbahasa Sarawak sedikit. Melayu Sarawak, Datuk Seri. Oh.
Boleh balas ke bantu ni? Boleh. Boleh, silakan. Sungai Sarawak jangan dituba. Kalau dituba ikan tak mati. Budaya Sarawak jangan dicuba. Kalau dicuba berani mati. Oh. Wow. Gurau kira. Ya, ini sangat-sangat Spontan sikit. padu. Betul. Saya kelu lidah untuk berkata. Saya pun dah tak boleh nak Nak jawab. menjawab. Okey. Tak apa, kita tunggu. Ada masanya. Okey. Baik, Datuk Seri, kita sebenarnya program Suara Anak Madani untuk dijadikan sebagai satu platform. Kita bahaskan isu-isu yang secara santai supaya kita dapat sampaikan kepada rakyat di luar sana peranan menteri dan juga kementerian secara khusus. Jadi untuk tahun 2024 ni, Datuk Seri, bagaimana perancangan hala tuju, perkara-perkara strategik misalnya yang sedang diusahakan oleh Kementerian Kerja Raya, sebab kita tahu pastilah selepas tahun ini ada kajian, ada reflection, ada analisis yang kita buat, apa yang kelemahan yang kita ingin atasi dan bagaimana kita kementerian melihat dari segi sudut memperbaiki infrastruktur kepada rakyat. Silakan Datuk Seri. Ya, sebenarnya saya balik ke tahun 2022 bulan Disember lah. Ya. Apabila Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri telah melantik saya lah sebagai ahli Jemaah Menteri Kerja Raya. Ya. Dan saya diberi tugas. Jadi sesungguhnya kementerian ni dah banyak juga usaha-usaha telah dibuat oleh kementerian sebelum saya. Ya. Dan usaha-usaha ini adalah dari pegawai dan kaki tangan JKR dan KKR sendiri dan juga mantan menteri ya. Jadi cuma apabila saya 2023 dalam permulaannya memang seperti mana yang lain lah, kita baru dalam kementerian, sebanyak bertaklimat dan berbincang dengan pegawai-pegawai. Dan satu daripadanya saya tekankan bagaimana nak moving forward ke depan ya. Yang baik itu kita teruskan. Cuma semestinya ada ruang dan peluang untuk kita buat penambahbaikan. Itulah, di situlah saya tengok, saya lihat. Dan memang ada selepas perbincangan bersama pegawai-pegawai, kita dapati ada beberapa ruang untuk kita buat. Jadi sebab itu apabila baru-baru ini pemukiman menteri 17-18 setiap kementerian diminta untuk kemukakan kerangka strategi Malaysia Madani untuk inisiatif untuk tahun 2024 ni. Kita dah siap sedialah dengan apa kita dah bincang sebelum itu pun. Jadi kita ada 5 inisiatif KKR, ini pledge of result boleh dikata begitulah. Iaitu dalam pelaksanaan mengadaptasi ke teknologi, pelaksanaan BIM, iaitu Building Information Modeling dalam sektor pembinaan. Jadi pelaksanaan projek bernilai 10 juta ke atas secara building information system menggunakan teknologi ini. Nah, ini bagus, baik sebab dia banyak kita dapat manfaat daripada sistem ini. Yang menjimatkan, dia menambahkan efisiensi dan dia meningkatkan kawalan dalam kerja-kerja yang berkaitan. Selain itu juga strategi untuk memperluaskan penggunaan teknologi dalam pembinaan melalui program latihan. Latihan tu industrial building system, IBS. Selalu kita dengar. Dan juga BIM yang tadi, IBS, satu BIM, satu IBS. IBS ini menggunakan bahan ataupun material yang lebih sudah dibuat desain tertentu dan sebagainya. Ini juga untuk menjimatkan masa dan meningkatkan efisiensi dalam pembinaan. Jadi kita program BIM tadi kita melatihkan tahun ini 2024 ini kita sasarkan untuk sekurang-kurangnya 500 peserta dalam pengurusan BIM IBS. IBS. Dan BIM kita akan melatih 1,300 sasaran kita tahun ini untuk pelatih tempatan
competent menggunakan teknologi BIM ini, BIM, Building Information Modeling, yang tersedia untuk pasaran dalam negara kita. Dan yang ketiga, kita nak meningkatkan keselesaan dan keselamatan pengguna jalan raya. Jadi ini kita terutamanya tumpu kepada penunggang motosikal. Ya, kereta memang, tapi sekarang kali ini kita akan tumpu kepada penunggang motosikal. Sebab itu untuk kita menambahkan mana-mana yang sudah dibina dulu. Tahun ini kita ada sasaran untuk kita sebagai tambahan kepada 353 tempat teduhan apabila mereka ni di jalan raya tiba-tiba hujan dan mereka ni berteduh. Jadi kalau tak ada tempat yang khusus untuk berteduh ni bahaya. Ya, kadang-kadang mereka menggunakan lorong emergency lane. Tapi memang mereka kadang-kadang anggap tu sebagai lorong motosikal. Tetapi kadang-kadang tiba-tiba ada kereta rosak di sana dan mereka dilaju. Dia tak dapat kawal, dia rempuh. Yalah, parahlah. Kemalangan. Jadi kita tingkatkan beberapa tempat tuduhan lagi. Saya ingat sasaran kita memerlukan mungkin 79-80 lokasi lagi. Ini sasaran, kita boleh lebih daripada itu. Betul. Ya. Jadi keseluruhannya dah lebih 400 lah nanti. Jadi ini ketiga. Keempat ni dalam penyelenggaraan jalan kita. Ya. Sebab jalan ni memanglah aduannya jalan berlubang, jalan rosak dan sebagainya. Jadi pothole lah, lubang jalan lah. Jadi ini penting. Sebab itu kami tekankan, ini bukan perkara baru, tapi kali ini kita tekankan pemantauan ataupun kita nak meningkatkan kaedah bagaimana awam mengadu kalau tiba-tiba mereka jumpa tengok ada lubang di jalan. Okey, kita pemudahkan mereka untuk buat aduan. Jadi itu satu. Selain dia buat aduan, jadi kita juga nak memerlukan data-data ini. Sebab itu ada kempen My Jalan tadi. Ya. Jadi My Jalan nanti kita bincanglah. Dia satu subjek yang saya sangat-sangat dekat di hati saya. Jadi sekarang kita tumpu kepada nak pastikan peningkatan dalam kerja-kerja penyelenggaraan jalan. Yang sebenarnya saya difahamkan oleh pegawai apabila diberi tak 5 tahun lepas. Semestinya sepatutnya kita memerlukan hampir 4 bilion ringgit tau untuk kita menyempurnakan semua jalan persekutuan. Ini jalan persekutuan saja. Belum termasuk lagi jalan kerajaan negeri ataupun selian negeri dan jalan kampung dan jalan PBT yang lain. Jalan selian JKR Malaysia itu jalan persekutuan. Lebuh Raya dan jalan-jalan persekutuan yang lain. Ada di kawasan Felda, ada di tempat lain. Jalan persekutuan. Kita memerlukan hampir 4 bilion. Tapi setiap tahun selama ini, kebelakangan dalam beberapa tahun lepas, kita hanya dalam satu tahun bajet itu dapat hanya 25% saja. Bayangkan. Memang ada backlog. Ya? Memang ada jurangnya semakin besar. Jadi, apabila ada berlaku kemalangan yang merenggut nyawa pada pertengahan tahun lepas, saya maklum kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Malah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri pun maklum tentang perkara itu. Dan saya gunakan, saya dengan pegawai gunakan maklumat itu, kejadian itu untuk menegaskan kepada Kementerian Kewangan. Dan untuk tahun ini bajet 2024 dibentang dilulus dalam mesyuarat Parlimen tahun 2023, kita dapat tambahan. Jadi kita dapat lebih daripada 25% yang biasa setiap tahun diberi. Ini kehebatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi kerana faham dan tahu sangat betapa pentingnya kita menyempurnakan jalan kita dalam tingkatan penyelenggaraan ataupun maintenance. Dan berkaitan ini saya di sini pun sekali lagi menyuruhlah terang-terang kepada syarikat konsesi yang berperanan. Sebab syarikat konsesi maintenance ini, jalan-jalan raya ini, mereka dah ada
dikatakan apa, perjanjian, kontrak untuk kerja menyingkirkan jalan supaya jalan tu asalkan ada peruntukan. Sekarang ada peruntukan. Betul. Jadi okey, peruntukan ada. Jadi mereka mestilah bekerja lebih keras. Sebab maksud saya, kalau ada aduan, kita dah saluran aduan, mai jalan, dan kita ada sasaran. Apabila kita terima aduan, terus berjalan tu, jadi apabila kita pastikan kejadian itu di jalan persekutuan, kita kata dalam 24 jam mesti pergi siasat, tengok tempat itu. Dan dalam masa terdekat, okey, minta cepat-cepat daripada syarikat konsesi, buat keluarkan arahan kerja untuk kontraktor, subkontraktor G1, G4 ke, untuk cepat-cepat buat kerja-kerja perbaiki jalan tu. Jadi di sini saya tegaskan kepada syarikat konsesi, mereka perlu juga bersama Kementerian dan JKR bersama. Cuma jalan di luar selian KKR, Kementerian Kerja Raya ataupun JKR Malaysia, iaitu jalan dalam selian kerajaan negeri dan PBT, kita juga terima aduan melalui kempen My Jalan ini. That's why we call it no wrong door policy. Makna dia, aduan ni disalurkan, tak kira mana-mana jalan tu. Lepas tu kita semak. Jadi saya beri contoh. Setakat ini, selepas 24 Ogos kempen ini dilancarkan ataupun diluncurkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di banding di Great 24 Ogos. Betul. Sehingga hari ini 20 ataupun baru-baru ini 26 Januari ini, beberapa hari lepas. Kita dapati 10,000 aduan telah dibuat. Baik. Dalam saya ada angka di sini, dalam 10,039 aduan dibuat. Jadi kita dapati hanya 26.23% atau bersamaan dengan 2,633 sahaja yang ada kejadian kerosakan jalan tu di jalan persekutuan. Dan dalam 2,633 itu 1,000 telah kita siasat, masih dalam siasatan, dan yang kita dah selesai, kes ditutup, maknanya kita dah buat kerja perbaikinya 1,629. Okey. 2,633. Yang bukan dalam seliaan JKR Malaysia atau Kementerian Kerja Raya, yang di mana di peringkat kerajaan negeri ataupun PBT yang lain, 7,406. Maknanya 73.77%. Dari 10,000 tu adalah jalan-jalan berlubang, lubang-lubang itu di jalan-jalan bukan dalam seliaan JKR. Tapi ini bukan makna kita tolak tanggungjawab kita. Betul. Kita bantu mereka. Sebab itu saya ingin sangat kerjasama daripada pihak kerajaan negeri dan juga pihak PBT yang lain untuk bersama dalam kempen My Jalan ini. Sebab kita boleh bantu mereka dengan data-data, dengan maklumat yang sedia ada. Dan pada saya, mungkin kita dalam beberapa tahun kita jalankan kempen ini, kita akan lebih jelas nanti di manakah keperluannya dari segi kewangan yang lebih. Jadi sini dah nampak. Mungkin negeri-negeri bolehlah memohon lebih peruntukan daripada kerajaan pusat untuk kerja-kerja penyelenggaraan ini, sebab sudah dah tahulah, kita dah tahu kejadian tu lebih banyak di sana juga. Jadi itu, selain itu yang tadi trust kita ada berapa, dah 4 kan? Yang satu lagi iaitu adalah untuk kita di trust kita ni, iaitu pada keseluruhannya kita diberi peruntukan besar untuk kita melaksanakan pembinaan ataupun projek-projek yang bukan semestinya projek kewangan beri terus kepada KKR ataupun Kementerian Kerja Raya, malah juga kita laksanakan projek-projek
diberi kepada kementerian lain, tapi dilaksanakan oleh JKR. Ya, kita membantu dalam pelaksanaan. Ini pun seperti mana disebut oleh Samsul tadi lah. Memang tugas besar kita juga dalam sektor pembinaan di negara ini. Ya, Tok. Kita pun kadang-kadang selalu tengok di Facebook. Ya. Ada orang turap jalan sendiri. Ada tengok? Ya, ada yang buat macam-macam jenaka lah. Saya tentunya rasa sangat gembira ni sebab saya percaya rakan-rakan di luar sana dapat ambil manfaat daripada My Jalan ini. Okey. Cuma sebagai satu soalan susulan daripada My Jalan ini, boleh tidak rakyat Malaysia dapat tahu bagaimana proses tu? Adakah laporan itu dibuat melalui My Jalan ni, berapa lama masa yang dia ambil misalnya? Yes. Adakah dia segera ataupun bagaimana dari segi perancangan kementerian untuk tahun 2024 ini untuk pastikan bahawa walaupun yang membabitkan jalan persekutuan itu sekitar 30%, 70% adalah merupakan jalan negeri dan desa dan sebagainya. Apakah di sana terdapat satu maklum balas secara rasmi daripada pejabat menteri ke ataupun pejabat Kementerian Kerja Raya untuk maklum kepada negeri dan juga desa bahawa jalan-jalan ini kamu perlu laksanakan sebab ada aduan. Jadi ada sinergi, tidak memang inilah yang intinya sebenarnya, the essence of the system ini. Masa tu penting. Tak gunalah kita terima aduan, kita lengah 2-3 minggu baru kita buat kerja. Kita tak buat tu. Sebab itu saya telah sebut tadi. Apabila kita dapat aduan ni, dalam masa 24 jam kita dah pegawai ataupun kaki tangan ataupun mana-mana pihak daripada JKR pergi ke tempat itu, tengok siasat, buat anggaran berapa untuk diperlukan. Lepas tu memang kita arahkan kepada syarikat konsesi bersama juga. Sebab itu saya telah sebut tadi. Tak gunalah kami di peringkat JKR saja bergegas untuk nak buat sesuatu, tapi syarikat konsesi lengah, tak boleh lah. Tapi kita tak boleh buat sendiri, buat kerja-kerja tu sebab dah ada perjanjian konsesi. Sebab itu saya tekankan di sini KPI konsesi penting juga untuk mereka bersama dalam KKR ataupun JKR untuk kita buat secara cepat. Buat kerja-kerja pembaki. Yang mungkin kita setakat ini masih ada sedikit belum sempurna dalam erti kata nak kerja dengan cepat adalah di jalan-jalan negeri dan jalan-jalan PBT. Memang mereka ni dia ada tanggungjawab peraturan mereka sendiri. Tapi kita merayu. Saya merayu selalu. Sekarang pun saya gunakan peluang ini untuk merayu kepada mereka. Biarlah kita bersama dalam program ini supaya kita dapat, tak kira lah, it's a whole of government approach kata orang. Tak kira PBT lah, tak kira kerja negeri ataupun kita lebih-lebih lagi kita di JKR, konsesi, syarikat konsesi dan KKR. Marilah kita, ayo bersama. Sebab itu, let's be together. Jadi no rondo polisi, tak ada mana-mana aduan tu dikatakan, oh hantar ke My Jalan salah sebab itu jalan negeri. Tak. Sebab itu kita kata, hantar saja aduan ke sini, nanti kami tengok. Okey, kami semak. Lepas tu, okey, ini kami punya tanggungjawab, kita bergerak cepat. Yang bukan kita punya tanggungjawab, kita hantar ke sana. Kita bagi tahu mereka, ini masalah di jalan tuan. Jadi buatlah cepat. Saya nak kongsi sedikit untuk makluman umum yang mendengar ni. Ataupun yang menonton. Fakta yang baguslah. Yang tepat. Jalan persekutuan. Jalan persekutuan di seluruh negara 18,117.1 kilometer. Dan Lebuh Raya, tu jalan biasa, tapi Lebuh Raya 2,035 kilometer. Highway. Kita punya North-South Highway, macam-macam highway kita ada. Selain itu kita ada jalan persekutuan yang lain. Jadi inilah apa panjangnya jalan persekutuan yang perlu kita pastikan supaya tahap ataupun kualiti jalan itu adalah menjaminkan keselesaan dan keselamatan pengguna. Jadi di situ kalau saya boleh tambah, walaupun belum ditanya, Lebuh Raya Pen Borneo Sabah fasa 1 ini
A dan B nanti 706 kilometer. Ya. Dan di Sarawak yang sudah siap ini sepanjang hampir sepenuhlah 98% dikatakan dah siap adalah 786 kilometer. Ya. Ya belum lagi jalan yang bukan highway lah yang akan dibina. Sarawak Sabah Link Road fasa kedua lebih 357 kilometer. Tapi itu mungkin kalau sudah siap tak tahulah akan diserah kepada negeri ke tidak nanti itu kemudian lah. Ya. Tapi ini pasti yang saya sebut tadi Pen Borneo Sarawak, Pen Borneo Sabah pastinya jalan persekutuan. Baik. Itulah mukadimah panjang yang telah dikongsikan oleh Menteri Kerja Raya. Jadi sesiapa kawan-kawan pengguna di luar sana yang ada berhadapan dengan permasalahan ini jangan bukan sekadar letakkan di Facebook ataupun di mana-mana platform social media tetapi manfaatkanlah My Jalan ini. Baik, Farah, ada soalan apa-apa? Okey, sebab saya mungkin mewakili beberapa orang di luar sana ingin tahu apa tindakan pantas KKR untuk memastikan kerosakan jalan raya ni di peringkat negeri ni dapat ditangani dengan baik. Di mana kita serba tahu yang kita ada peruntukan Maris, betul? Dan itu yang ada yang mendakwa juga prosedur dia terlalu ketat. Jadi terdapatnya kelewatan semuanya untuk membetulkan jalan raya tersebut menjadi lambat. Jadi kita pun nak tahu apakah pandangan Datuk Seri dan juga mungkin boleh kongsikan macam mana untuk menangani masalah inilah. Ya, untuk dikatakan sejelas-jelasnya, yang disebut tadi jalan di negeri disebut tadi Maris. Maris ni adalah dana lah yang setiap negeri mendapatnya daripada Kementerian Kewangan Malaysia setiap tahun berdasarkan kepada berapa kilometer yang didaftarkan oleh negeri-negeri itu. Jadi dia ada formula lah untuk mengira berapa sepatutnya diberi dana itu atas berapa kilometer telah didaftar. Jadi Maris, ya, Malaysian Road Information System dikata begitu. Jadi kami di peringkat KKR, Kementerian Kerja Raya Malaysia atau JKR Malaysia, kita tak boleh sentuh Maris tu. Itu tanggungjawab kerajaan negeri. Ya, jadi jalan persekutuan tidak menggunakan Maris. Jalan persekutuan menggunakan peruntukan yang diberi yang secara langsung setiap tahun dalam bajet kepada Kementerian Kerja Raya dan JKR Malaysia. Ya. Jadi kalau ada keperluan kerja-kerja penyelenggaraan dibuat untuk jalan kerajaan negeri, jadi itu tanggungjawab kerajaan negeri akan merancang untuk dan juga bertindaklah menggunakan Maris ini untuk buat kerja-kerja perbaiki jalan yang rosak itu. Ya. Jadi kami JKR tak boleh sentuh tu. Cuma yang ada sedikit kita boleh bantu yang mulai tahun lepas kita tengok tak kiralah kita bantu negeri. Ya, jadi dengan dana yang khas iaitu tahun 2023 apabila kita menyedari ada keperluannya untuk kita membantu di peringkat negeri atau PBT kerja-kerja kecil-kecil tu yang menggunakan anggaran kos sedikit saja, tapi kita memerlukan tindakan yang cepat, ya, yang segera untuk kita buat kerja-kerja perbaiki jalan ataupun road furniture kata orang lah, macam-macam baru rumput sikit, potong pokok sikit dan sebagainya, signage kan. Jadi tahun 2023 saya arahkan dan telah diberi 100,000 setiap JD ataupun jurutera daerah. Di seluruh negara kita ada 115 daerah. Ya. Jadi 115 daerah tahun lepas kita bagi 100,000 setiap daerah. Jadi sampai penghujung tahun kita dapati mereka memang amat mengalu-alukan kerja ini dan peruntukan ini diguna sepenuhnya. Sebab itu dalam tahun 2024 ini dah diluluskan dalam bajet lepas
kita boleh tingkatkan kepada RM200,000 setahun. Sebab ada keperluannya dan bagaimana kita boleh bantu. Ini bukan semestinya kita guna di jalan persekutuan. Kita boleh guna di jalan-jalan mana-mana untuk jurutera daerah buat kerja-kerja secara segera. Jadi ini cara kita membantulah. Ya. Baik. Kita ada soalan daripada penonton. Sekejap, mungkin saya ke sana lah kot. Ya. Boleh Sila. kan? Sila. Okey, sila. Saya tengok muka-muka penonton hari ini sangat ceria. Ya. Betul tak, Datuk Seri? Ya. Okey. Boleh saya, sesiapa ada soalan, mungkin kita nak tanya kepada Datuk Seri. Silakan. Okey. Okey, boleh saya tahu nama? Depan sikit boleh? Okey. Boleh saya tahu nama? Yushaira Hazmi. Okay, daripada mana? Daripada Subang. Ada berapa banyak soalan ni? Satu soalan. Sarawak adalah negeri yang berbilang bangsa, suku kaum dan agama serta mempunyai pelbagai bahasa. Apa yang menarik, bahasa Melayu bukan salah satunya bahasa rasmi bagi negeri Sarawak. Kerana negeri Sarawak juga mengiktirafkan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi negeri. Oleh sebab itu, kadang-kadang timbul isu politik berkait bahasa ini. Contohnya pernah ada satu saranan yang agak kontroversi apabila seorang ahli politik di Pulau Pinang mencadangkan agar negeri Pulau Pinang juga mengikut seperti langkah Sarawak untuk mengiktiraf bahasa rasmi. Boleh Datuk kongsikan apa bezanya negeri Sarawak berbanding negeri-negeri lain di Malaysia dalam aspek politik bahasa ini? Terima kasih. Baiklah. Ya. Okey. Soalan politik ni. Soalan politik bukan. Tak ada lagi lubang jalan. Jalan rosak. Sudah selesai dengan mai jalan tadi. Ya kan? Silakan, Datuk. Ini dibenarkan? Dibenarkan. Benarkan lagi soalan ni. Okey. Jadi saya ingat adik ini adalah seorang kontraktor muda tapi nampaknya dia lebih minat politik ni. Apa, bagus juga. Jadi sebenarnya bahasa Melayu memang bahasa rasmi. Memang bahasa rasmi di Sarawak. Ya. Cuma di Sarawak kita terima juga, kita pakai juga bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi. Ya. Jadi Sarawak ini betul adalah negeri yang berbilang bangsa, betul, suku kaum dan agama, betul, serta mempunyai pelbagai bahasa. Betul. Ya. Jadi apa yang menarik, bahasa Melayu memang bukan satu-satunya sahaja bahasa rasmi. Jadi ini kerana oleh sebab itu kadang-kadang timbullah isu politik tadi. Betul. Jadi kita ni sebenarnya selaras dengan artikel 161. Baik. Ya, jelas dalam perlembagaan persekutuan. Berhubung pelindungan bagi Sabah dan Sarawak. Ya, bagi Sabah dan Sarawak, dia menyatakan Sarawak mempunyai kebebasan. Baik. Sarawak mempunyai kebebasan untuk terus menggunakan bahasa Inggeris. Ya, ini termaktub dalam perlembagaan artikel 161 dan juga bahasa asal, bahasa Iban dan bahasa yang lain bersama dengan bahasa Malaysia sebagai medium rasmi komunikasi. Ini jelas, ya. Sebab itu dalam Dewan Undangan Negeri Sarawak ada juga di negeri Sarawak perintah AM nombor 5 ya yang menyebut bahasa dalam Dewan Undangan Negeri DUN seharusnya bahasa Malaysia atau Inggeris atau tetapi ataupun ahli pun boleh juga menggunakan bahasa asal. Mana-mana bahasa pribumi yang lainlah. Betul. Dalam dewan ini. Dan ucapan dalam bahasa Inggeris atau mana-mana bahasa pribumi lain boleh ditafsirkan jika dan apabila speaker speaker dewan tu
mengarahkan. Ya, tak ada halangan. Ya. Yang penting ada yang berterjemah lah. Ya. Nanti orang lain tak Tak faham pun. faham. Tapi dibenarkan. Ya. Ya. Ini dalam perlembagaan kita dibenarkan. Saya tak tahulah berkenaan dengan Pulau Pinang. Ya. Adakah Pulau Pinang ni ada peruntukan dalam perlembagaan Ya. yang sama dengan keistimewaan Sarawak? Saya tak tahu. Ya. 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 Tapi kita tak ada melanggar apa-apa peruntukan perlembagaan ataupun undang-undang. Ya. Sebab itu kita gunakan. Baik. Ya. Ya. Sebenarnya Sarawak ni terlalu banyak dialek. Betul tak Datuk Seri? Betul. Ya, saya pun sendiri memahami sedikit dialek di sana dan ada juga yang saya tidak faham lah. Okey, jadi saya rasa ada Itu banyak dialek itu bukan masalah. Ya, betul. Perbezaan tu bukan masalah. Ya, betul. Itu kekuatan. Ya, betul. Ya. Ya, Ya. sangat kuat di sana. Okey, saya rasa kita ada satu lagi soalan daripada seorang penonton. Boleh silakan? Macam biasa, nama siapa? Khairul daripada Pantai Dalam. Boleh tanyakan soalan. Mungkin panjang kot soalan ni. Saya nampak panjang sangat ni Datuk Seri. Anak muda dari Semenanjung kurang berpeluang untuk mengenali dan memahami kaum dan budaya masyarakat di Sarawak. Apa cadangan Datuk anak muda khususnya untuk merapatkan jurang beza sekaligus meningkatkan perpaduan di kalangan rakyat Semenanjung dan Sarawak dan khususnya? Baik. Ini ya. Bagus. Bagus sangat sebab sudah terfikir tentang ini. Memang pentinglah kita negara Malaysia ini apabila terbentuknya memang kita berbilang kaum, berbilang agama, berbilang tradisi, ya, adat dan sebagainya. Ya. Jadi apatah lagi tambah lagi di Sabah dan di Sarawak lagi banyak kebiasaan kita. Jadi untuk kita kawan-kawan di Semenanjung ini memahami, nombor satu, bagaimana nak saya tegaskan. Yang paling terbaik bagi saya dan saya ingat seluruh Malaysia, lebih-lebih Sarawak dan Sabah. Ya. Yang berlakunya pada bulan September tahun 2023. Apabila masa itu Tuanku Agong masa itu, Sultan Abdullah Pahang, bersama Permaisuri masa itu, isteri beliau, Tuanku, dan keluarga diraja, anak-anak anda, sampai ke sana 10 hari menjelajah Pen Borneo. Lebih 2,000 kilometer Tuanku memandu sendiri. Dan bagaimana rakyat kat sana keluar beramai-ramai. Betul. Untuk memeriahkan Kebara Borneo. Kita sering mendengar dalam 2-3 hari lebih lagi dalam media. Hari ini pun saya banyak baca surat khabar. Saya terharu sangat sebab Tuanku mengatakan pengalaman tu, experience dalam Kembara Borneo tu sangat-sangat menyentuh hati. Dan di mana kita di Sarawak dan Sabah, berbilang kaum, berbilang agama itu sangat harmoni bersama, ya. Jadi adalah tanggungjawab kita semua ini sebagai rakyat Malaysia untuk menjaminkan ada keharmonian, ada perpaduan di kalangan semua kita warga Malaysia. Ya, Sarawak, Sabah, Semenanjung. Pentinglah. Tapi Datuk, Datuk pun saya rasa sama dengan saya juga. Ada rasa kurang selesa lah sekarang. Lebih-lebih lagi di Semenanjung ni terlalu banyak kerana politik, banyak isu-isu berkaitan agama, berkaitan kaum, bahasa dan sebagainya. Jadi saya tak nak tapi ada terlalu lah. Tapi di Sarawak kita tak sangat begitu. Ya, kalau ada pun segelintir dia mereka saja. Umumnya kita sangat selesa bersama dan
Oleh kerana itu kita dapat fokus kepada yang lebih penting. Apa yang lebih penting? Ya. Yang lebih penting dalam keadaan sekarang pun lebih-lebih lagi penting. Dan geopolitical senario yang berlaku di sekitar dunia ni, kita seharusnya fokus kepada pembangunan, kita fokus kepada memulihkan ekonomi kita, kita fokus kepada membangunkan ekonomi kita. Akhirnya nanti kita boleh jaminkan kesejahteraan rakyat. Ya, itu yang penting. Ya. Tanpa kestabilan politik, ya, apabila kita terlalu sangat fokus kepada perbezaan kita, sudah tentulah kita tidak bersama, sudah tentu dah ada ruang untuk kita mungkin berkelahi, bergaduh, ataupun kita tak sehaluan, kita tak boleh buat yang terbaik. Jadi di Sarawak sudah tentunya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak iaitu Tan Sri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg yang mengetuai Sarawak lah, kerajaan dan sebagainya, fokus kepada pembangunan, fokus kepada ekonomi, fokus kepada menjana dana yang boleh bertambah. Sebab tu dia kata wealth re-engineering. Kita perlu ada dana untuk kita membangunkan negeri. Sebab tu bila kita laungkan Sarawak first, utamakan Sarawak, bukan makna kita nak mengalahkan kawan-kawan orang Malaysia dari tempat lain. Taklah. Tapi kita kata Sarawak first, utamakan Sarawak supaya orang Sarawak lebih-lebih lagi fokus kepada yang kita katakan yang penting. Suasana politik yang harmoni. Supaya kita dapat fokuskan kepada pembangunan Sarawak dan ekonomi Sarawak. Supaya kita dapat menyediakan peluang-peluang dan ruang untuk anak-anak muda kita bekerja dan sebagainya. Jadi kita taklah buang masa, taklah kita kurang fokus kepada yang semestinya kita buat, iaitu untuk kita menjaminkan kesejahteraan rakyat, penduduk kita. Baik. Sebab itulah saya berharap lebih-lebih lagi golongan belia dari Semenanjung ini fahamlah negara kita ini memang negara yang banyak bangsa, banyak kaum, banyak agama. Kita tak ada pilihan lain. Ya, kita semestinya boleh duduk bersama, mesra bersama. That's the only way forward sebenarnya. Betul. Kita jauh ketinggalan. Tengok negara lain di rantau kita. Sudah, bukan saya sebut. Ya, pemimpin pun sebut. Sedia umum pun sedia tahu. Kita dah ketinggalan kerana mungkin kita fokus kita tak menentu. Baik. Okey. Datuk Sri, saya pun menyaksikan kekuatan perpaduan di sana sebenarnya sangat-sangat kuat. Betul. Segulai sejalan. Segulai sejalan. Tok Sri, kita ada masa lagi sedikit. Saya nak tanya sikit tentang beberapa inisiatif kementerian yang tadi disebut tadi tentang perjalanan atau jarak daripada lebuh raya Pen Borneo Sarawak itu mencecah hampir 800 km. 780. Mana 800, lebih kurang 800. Ya, 800 km. Mungkin boleh dikongsi dengan rakyat Malaysia tentang Pen Borneo Sabah. Apa unjuran, apa perancangan untuk kita sempurnakan supaya daripada hujung Sarawak itu, saya tak tahu nama bandarnya, sampailah ke hujung Sabah itu boleh kita gabungkan, dan ini tentunya akan memberikan impak ekonomi yang sangat baik untuk Malaysia. Ya, bezanya Pen Borneo Sarawak dan Sabah. Bezanya di Sarawak 786 km. Apabila dilaksanakan hanya 11 package saja. 11 package saja. Jadi di Sabah, ya, dia fasa 1A dan 1B dari Sepital sampailah ke Tawau. Ya. Baik. 706 km tu 35 packages. Apa package dia? Dia lebih banyak lagi
projek lah. Kita 11. Ya. Saya sebut ini, yang makna saya, maksud saya ni, lebih mudahlah untuk kita menguruskan, ya, daripada yang terlalu banyak. Ya. Dan di Sabah, dia bermula lewat daripada di Sarawak. Baik. Sebab tu Sarawak dah cepat, dah siap lah. Ya. Okey. Tapi cabaran tak sama juga. Cabaran di Sarawak dan di Sabah berlainan. Ya. Ya. Saya dapati di Sarawak, saya tak terlibat sebab dah habis selesai bila saya masuk. Betul. Tapi saya diberitahu kerja-kerja peralihan utility, iaitu apabila kita buat pelebaran jalan, buat besar, sudah tentunya kabel-kabel komunikasi, pipe air dan sebagainya berada di tepi jalan. Ya. Tapi di masa itu perbezaan di Sarawak agak mudahlah buat peralihan supaya kerja ni boleh dilaksanakan. Cuma di Sabah, dia punya road reserve tu tak berapa besar. Nak buat peralihan ada cabaran dia lebih besar. Dan juga jajaran tu dia melalui build up area kata orang, sudah kawasan membangun. Jadi nak buat pengambilan tanah masalah. Sebab dah tanah-tanah orang kan. Betul. Jadi tanah individu. Jadi itu mengambil masa banyak dalam pelaksanaan 1A. 1B ni ada 15 pakej akan dibuat tender. Baik. Baru-baru ini kaedah kita dah berlainan dalam kerajaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kata tidak ada lagi secara direct nego, tak ada lagi secara selective tender. Okay. Ya, tender tahap. Ya. Sekarang ke semua pakej yang akan ditender ini sudah semestinya ditender di antara syarikat-syarikat yang terdahulunya mesti lulus dalam peringkat prakelayakan. Kerana kita nak pastikan mereka ini betul-betul ada kemampuan membuat. Dari segi keuangan mesti lulus, dari segi pengurusan, management, dari segi assets mereka. Ya. Jadi ini diberi pertimbangan, penilaian. Jadi nak buat ini bukan mudah. Dia mengambil masa, mengambil boleh dikatakan prosedur-prosedur tertentu. Tapi kami dah ada, kita bertekadlah untuk pertengahan tahun ini kita boleh buat, saya harap boleh keluarkan surat setuju terima SST. Jadi maknanya sekarang prosesnya kerja awalan. Baru-baru ini dari 15 hari bulan sehingga 22 hari bulan, kita buka 1 minggu untuk syarikat-syarikat yang berminat mendaftar sebagai untuk dinilai dan mungkin dapat kelulusan sebagai kontraktor yang layak. Iaitu pre-qualification, prakelayakan. Hanya syarikat yang dapat prakelayakan tu yang nanti akan dibenarkan buat pembedaan. Yang tak layak, tak boleh lah. Sebab kita nak elakkan daripada syarikat-syarikat yang tak mampu, mereka beda. Kalau harga dia dikirakan patut, mereka dapat, tapi akhirnya nanti tidak dapat meneruskan kerja-kerja kontrak ataupun kerja-kerja pelaksanaannya. Jadi projek itu jadi sakit ataupun projek itu terbengkalai dan sebagainya. Kita nak elakkan itu. Sebab itu proses prakelayakan itu penting. Ya. Baik, Tok Sri. Saya semak, saya punya masa ni tinggal lagi 5 minit. Banyak kita boleh sentuh, tapi saya nak tanya sikit satu soalan politik lah. Boleh. Kan? Kerana saya cakap ni dengan Setiausaha Agung GPS. Okey. Sekarang ni kita dengar awal tahun ini macam-macam langkah nak dibuat. Jadi langkah ni kita tengok dah terkubur. Dan GPS adalah yang sering disebut-sebut menjadi mangsa. Kalau ada langkah je, mesti ada GPS, ada perundingan dan sebagainya. Tapi saya lihat komitmen dan
kenyataan yang tegas daripada Premier itu nampaknya menutup semua ruang itu. Jadi ke depan ini Datuk Seri, bagaimana GPS memainkan peranan sebagai parti yang sangat penting dan signifikan dalam politik Sarawak agar dinamika politik itu bukan sekadar berlaku permuafakatan itu di peringkat persekutuan, tetapi juga sampai ke peringkat akar umbi dirasai di peringkat pemimpin-pemimpin politik dalam gabungan perpaduan ataupun Malaysia Madani, iaitu khususnya di negeri Sarawak. Kerana kita tahu di Sarawak juga punya Pakatan Harapan dan sebagainya. Jadi bagaimana Tuk Sri navigate keadaan ini supaya kita dapat sama-sama sepakat dalam membangun Malaysia Madani. Ya, pertama pertama yang dikatakan langkah-langkah itu tadi biar ada langkah ke belakang lah, bukan langkah ke depan. Langkah Dubai kita memang tak ada apa pun, dah dijelaskan oleh yang Mak Berhormat Premier. Jadi GPS ni sebenarnya saya pernah sebut begini, untuk menegaskan sesuatu poin yang penting. Kita ada satu agenda aja. Agenda apa? Untuk kita membangunkan Sarawak. Baik. Demi kepentingan nombor satu orang Sarawak. Betul. Kalau Sarawak ini bangun dia dikatakan berjaya dalam ekonomi dan sebagainya, sudah tentulah limpahannya kepada Malaysia, seluruh Malaysia. Betul. Ya. Jadi kita rasa tanggungjawab ini besar. Bukan sekadar untuk orang Sarawak, untuk Sarawak saja. Tapi yang penting kita fokuslah. Buat tanggungjawab kita di sana. Betul. Yang Amat Berhormat Premier tu sebagai Premier untuk Sarawak memang itu fokus. Kami di GPS bukan PBB satu parti saja. Betul. Semua yang dalam GPS 4 buah parti. Ya. Jadi dalam erti kata senario nasional, kita bersama dalam kerajaan Madani ini. Baik. Ya. Jadi pentinglah kalau kita nak membangunkan Sarawak, kita memerlukan senario politik yang stabil di peringkat persekutuan. Betul. Kerajaan persekutuan mesti stabil. Betul. Kalau kerajaan tak stabil, walau bagaimanapun kita nak buat sesuatu yang terbaik untuk Sarawak, kita tak boleh. Betul. Tak boleh buat. Sebab itu saya kata, bila kami nak menjurus kepada objektif untuk membangunkan Sarawak, kita memerlukan senario kerajaan persekutuan ini stabil. Sebab itu penting bagi GPS, bagi kami di sana, kerajaan persekutuan ini stabil, kukuh dan yang terbaiklah dalam menjurus dengan objektif yang baiklah untuk memastikan ekonomi kita baik, keadaan harmoni kita, perpaduan kita baik. Jadi kita melihat setahun sudah kita bersama dalam kerajaan ini, berpuas hatilah. Sebab tu kita tak mau terlibat dalam apa-apa langkah untuk menjatuhkan kerajaan ini. Jadi dalam erti kata tadi yang ditanya, bagaimana peranan kami di GPS ini membantu dalam erti kata senario nasional ni? Harapan. Selagi kita sampai setakat ini boleh bekerjasama dengan suasana yang kita boleh selesa dengan kawan-kawan kita, ada keikhlasan, tak ada masalah. Jadi mungkin tak perlulah saya nak kata ikut kami. Betul. Kita mungkin agak arrogant sikit. Tapi sebenarnya kami pun mengharapkan parti-parti yang bersama dalam kerajaan Madani ini, kita tengoklah dalam kabinet, bila kita bermesyuarat, kita tak tekankan kepada kepentingan parti. Betul. Kita tumpu kepada apa yang Mak Berhormat kata, bagaimana kita nak memikir ataupun nak buat keputusan atas sesuatu demi kepentingan negara. Dan untuk kerajaan Madani ini, bolehlah kata-kata menyampaikan kepada rakyat apa diharapkan oleh rakyat. Sekarang kita berdepan dengan banyak cabaran. Betul. Jadi GPS ni memang membantu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam
Tanggungjawab beliau ni bukan mudah. Ya. Sekarang ekonomi, kita berdepan dengan geopolitik seluruh dunia ni yang sangat mencabar dan sebagainya. So you can count on GPS lah. Kalau kita guna bahasa orang lah. Ya, we are not known to rock the boat. Saya pernah sendiri bagi tahu kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Bila dia bertanya, Alex, bagaimana GPS? I said, sir, I don't think you have to worry about us. Because we want to ensure that the federal government is stable so that we can make sure that the agenda for Sarawak we can pursue. Jadi apalagi Yang Amat Berhormat sendiri kepada orang Sarawak, kepada kerajaan negeri sangat-sangat accommodating kata orang. Sangat-sangat membantu Sarawak. So mengapa kita nak buat yang bukan-bukan? Baik, Tok Sri, terima kasih banyak atas pandangan yang pada saya ikhlas dan menyentuh sebenarnya hati saya, dan saya percaya rakan-rakan di luar sana. Sinergi antara Yang Amat Datuk Seri Anwar dengan Premier Tan Sri Abang Jo dan keseluruh kepimpinan GPS dalam komponen utama kerajaan Malaysia Madani ini. Dan kita lihat tadi bagaimana Menteri menyatakan pandangan dan fikiran beliau dengan penuh humility, dengan penuh kesederhanaan, dan ini menggambarkan betapa kita mempunyai barisan kabinet yang sentiasa bersungguh-sungguh untuk berkhidmat kepada negara kita tercinta ini. Saya teringat antara sajak yang sering diungkapkan oleh PMX, iaitu oleh seorang penyair daripada Amerika Syarikat bernama T.S. Eliot. Saya masih ingat dalam retreat kabinet beliau ungkapkan ini dalam mukadimah beliau. Beliau menyatakan bahawa the only wisdom that one has to acquire is the wisdom of humility, and humility is endless. So yang ini pada saya sangat membantu kita, dan tentunya dalam rangka Suara Anak Madani kita akan sentiasa mengangkat agenda memperkasa akhlak, tata kelola dan adab kita sebagai rakyat, sebagai warga dan sebagai pimpinan untuk terus membawa agenda membangun Malaysia yang madani. Baik, kembali kepada Farah, kalau ada pantun Sarawak lagi. Kalau tadi saya mulakan dengan pantun Sarawak dan dibalas oleh Datuk Seri, kali ini saya nak tutup dengan pantun Sarawak juga. Boleh? Boleh. Silakan. Okey. Sayang Sarawak, tebing berbukit, tempat orang mengair gelamak. Budimu tuan bukan sedikit, akan kita orang kenang selamat lama. Okey. Silakan Datuk Seri. Terima InsyaAllah. kasih kita ucapkan kepada Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kejeraya, kerana sudi sekali lagi meluangkan masa bersama-sama kita pada malam ini. Mudah-mudahan segala usaha murni yang dilakukan oleh beliau dan pasukan akan sentiasa mendapat kejayaan, dan insya-Allah kita doakan diberkati dan diridai oleh Allah SWT. InsyaAllah sampai kita jumpa lagi dalam waktu di lain episod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani.